Dan seterusnya, wassadisu, syarat yang keenam, yaitu kaunus sariqu la syubhata lahu fi malil masruqi minhu. Syarat yang keenamnya ialah bahawa pencuri tadi tidak ada syubhat baginya pada harta yang dicuri. Jadi syarat yang keenam ialah harta yang dicuri tadi tidak ada syubhat. Alasannya ialah li hadisin idra'ul hududa anil muslimina mastata'tu. Jadi tolaklah hudud ataupun ketepikan hudud dari orang-orang Islam semampu mungkin. Semampu kamu. Sahhahal hakimu isnadahu. Disahihkan oleh hakim sanadnya. Sawa'un fi dzalika syubhatul milki, sama ada syubhat tadi ialah syubhat pada milik, kaman sariqa malan mushtarakan bainahu wa baina ghairihi. Contohnya syubhat pada miliknya ialah seperti mana man sariqa, mereka yang mencuri harta rakan kongsinya di antaranya dan di antara orang lain. Jadi kalau sekiranya dia berkongsi perniagaan ke apa-apa ke, kongsi, kemudian dia curi harta dari hasil daripada perkongsian tadi, maka dia kira syubhat. Au syubhatul fa'ili, ataupun syubhat di segi pelaku. Contoh, kaman akhadha malan ala suratis sariqah yazunnu annahu milkuhu au milku usulihi au far'ihi. Syubhat fa'ilnya contohnya ialah mereka yang mengambil harta ataupun mencuri harta di atas gambaran curi yang disangka bahawa harta tadi adalah miliknya. Dia anggap bahawasanya harta tu milik dia. Dia bercuri. Au milki usulihi, ataupun milik ayahnya ataupun datuknya, usul. Au far'ihi, ataupun milik anaknya, cucunya. Tu far'i itu ke bawah. Usulnya ke atas. Aslahu. Itu syubhah al-fa'il. Manakala yang ketiganya, au syubhatul mahalli, syubhah tempat. Contoh, kedudukan. Tempat ni kedudukan, mahal dia. Kasariqatil ibni malu ahadi usulihi. Seperti curi anak akan harta salah seorang usulnya, atau ayah, salah seorang ayahnya ke datuknya. Au ahadul usuli mala far'ihi, ataupun salah seorang usulnya mencuri harta furuknya. Wa insafula, ke bawah. Furuknya anak, cucu, insafula tu cucu, cicit. Lima bainahuma minal ittihad, kerana kedua-dua tu, usul dengan ibn ataupun ibn dengan usul tu, dia merupakan satu ittihad. Dia tu satu. Dia kira satu. Wa in ikhtalafa dinuhuma, walaupun berlainan agama kedua-dua. Maknanya sama ada ayah tadi agama lain ataupun anak agama lain. Dia panggil syubhat. Kama bahasahu ba'dul mutaakhirin, seperti mana telah dibincangkan oleh setengah mutaakhir, ulama mutaakhir. Wa li anna mala kulli minhuma mursadun li hajatil akhar, kerana harta tiap daripada kedua tu boleh menghalang keperluan orang lain, bagi hajat orang lain. Wa minha an la tuqta'u yaduhu bisariqatin zalikal mal, dan juga dia tidak dikenakan hukum potong tangan
dengan mencuri harta yang demikian. Bi khilafi sairil aqarib, berbeza sekiranya dia mencuri sairil aqarib, kaum kerabat yang lain selain daripada yang disebut tadi, usul, furu' wa insafula. Wa yuqta'u bisariqatin mu'arrada litalafi kafawakihi wa buqulin wa bima'in wa turabin wa mushafin wa kutubi ilmin syar'i wa kutubi syi'ri nafi'. Fa illam yakun nafi'an mubahan quwwimal waraqu wal jildu. Fa in balagha nisaban quti'a wa illa fala. Dan masalah lagi, wa yuqta'u bisariqatin, di kerak tangan, dipotong tangan sekiranya dia mencuri mu'arradun, benda yang boleh terdedah kepada kerosakan, seperti mana buah-buahan, pawakih, sayur-sayuran, air, kemudian tanah, mushaf, Al-Quran, dan kitab-kitab ilmu syarak, dan buku-buku syair yang memberi manfaat. Fa in lam yakun nafi'an, maka sekiranya tidak memberi manfaat, kitab syair tadi tidak memberi manfaat, contohnya yang diharuskan quwwimal waraq, dinilai di segi getah dia tu, wal jild, dan kulit dia. Dinilai tu, kalau baca tu tidak memberi manfaat, dinilai pada kertas dan kulit dia. Fa in balagha, sekiranya tadi dia curi mushaf ke, kitab ilmu syar'i ke, kitab syair yang nafi', fa in balagha nisaban quti'a, sekiranya sampai nisab, sampai kadar dia, maka hukumnya quti'a, dipotong tangan. Wa illa tu, wa illa balagha nisaban, sekiranya tidak sampai nisab, fala quti'a, maka tidak dikenakan potong tangan. Itu syarat yang ke-6. Seterusnya, wasabi'u, syarat yang ke-7, kaunuhu mukhtaran, adalah pencuri tadi mukhtaran, dia curi barang tu ialah mukhtaran, pilihannya sendiri. Fala yaqta'ul mukrah, maka tidak dikenakan potong tangan ke atas orang yang kena paksa. Bifathil ra ni dengan baca dengan ra, mukrah, ra tu berbaris fathah. Alal sariqati, ke atas curi tadi, jadi tidak dikenakan potongan tangan sekiranya dia kena paksa untuk mencuri. Berdalilkan kepada hadis Nabi li raf'il qalami anhu, yang telah pada rufi'al qalam anhu tu, kas-sabi wal majnun, sama juga seperti kedudukan dianya seperti sabi wal majnun, kanak-kanak dan orang gila. Wala yuqta'ul mukrihi, dan tidak dipotong tangan orang yang memaksa, dengan baca baris ra, baris bawah. Mukrih jadi pemaksa, orang yang memaksa. Kalau baca mukrah, orang yang kena paksa. Kalau mukrih, mereka yang memaksa, orang yang memaksa. Naam, law kana al-mukrah ghairu mumayyiz. Ya, dia kata sekiranya mukrah tadi, orang yang maksa tadi masih belum mumayyiz. Tidak mumayyiz.
Li'ujum mati kerana dia tu gagak ke wa ghairiha dan sebagainya. Ini masalah lain lagi. Na'am di sini wala yuqta'ul mukrihi aidan. Na'am. Au di sini. Au. Saya tengok kitab tu dia menyatakan bahawasanya na'am au yuqta'u in akraha ajamian ya'taqidu ta'ah. Jadi dia kata kena potong tangan mereka yang memaksa orang yang tidak memayis tadi. Jadi syarat dianya yang ketujuh ialah kaunuhu mukhtaran. Syarat seterusnya ialah wathaminu, syarat yang ke-8, kaunuhu multaziman lil ahkami. Kaunuhu multaziman lil ahkami adalah pencuri tadi terikat dengan hukum-hukum Islam. Dia terikat dengan hukum-hukum Islam. Fayuqta'u muslimun bimali muslimin bil ijma'. Maka kena potong tangan orang Islam mencuri harta orang Islam secara ijma'. Tak ada khilaf. Wala yuqta'u harbiyyu bimalin muslimin. Maka tidak dipotong tangan kafir harbi dengan harta orang Islam. Li'adami iltizamihi. Kerana kafir harbi ini tidak terikat dengan hukum-hukum Islam. Wa yuqta'u muslimun wa zimmiyun bimalin muslimin wa zimmiyin. Dan dikenakan hukum potong tangan seorang Islam ataupun seorang kafir zimmi dengan mencuri harta sama Islam ataupun dengan harta kafir zimmi. Kafir harbi saja kalau dia mencuri maka tidak dikenakan hukum hudud ke atas dia. Kerak potong tangan ke atasnya. Sebab dia syarat dianya kaunuhu multaziman lil ahkam. Mereka yang terikat dengan hukum-hukum Islam sahaja yang berada di bawah undang-undang Islam tu, seperti kafir zimmi, dia mesti berada di terikat dengan hukum-hukum Islam, maka dikenakan kalau zimmi mencuri. Tapi kalau harbi maka tidak dikenakan. Sebab alasan dianya li'adami iltizamihi, kerana dia tidak terikat dengan undang-undang atau hukum-hukum Islam. Wattasi'un, syarat yang ke-9-nya kaunuhu muhtaraman. Syarat yang ke-9 adalah barang yang dicuri tadi dihormati di sisi syarak. Falau akhraja muslimun au zimmiyun khamran walau muhtaramah, sekiranya buat keluarlah oleh orang Islam ataupun kafir zimmi arak, wa khinziran wa kalban, khinzir, kalban anjing, walau muqtani, walaupun anjing tadi untuk berburu, wajildu mayyitin, dan kulit bangkai, bila dubri, dengan tanpa disambung. Maka semua tu maknanya kalau orang Islam curi arak ataupun kafir zimmi curi arak ataupun curi khinzir ataupun anjing yang dipelihara ataupun kulit bangkai yang tidak disamak, maka hukumnya fala qut'ah. Maka tidak dikenakan hukum
potong tangan. Alasannya ialah li'anna ma dzukira, kerana semua yang disebut tadi itu arak ke, khinzir ke, kalb ke, semua tu laisa bimalin, tidak dikategorikan dia tu harta. Sebab dia tu tidak muhtaraman. Syarat yang terakhirnya ialah wal ashiru, syarat yang ke-10, kaunul milku fin nisabi taman qawiyan. Syarat yang ke-10 ialah adalah milik yang mencukupi nisab tu cukup kuat. Jadi milik tadi yang mencukupi nisab. Fala yuqta'u muslimun bisariqati hasril masjid al-ma'iddatu lil isti'mal. Maka tidak dikenakan potong tangan orang Islam dengan mencuri tikar masjid yang disediakan untuk kegunaan umum. Wala bisairi ma yafrashu fihi, dan juga tidak dikenakan potong tangan orang Islam yang mencuri hamparan, wala qanadir, dan lampu-lampu yang untuk menerangi masjid. Lianna dzalika limaslahatil muslimin. Alasan dianya ialah kerana itu merupakan hak-hak maslahat orang Islam. Falahu fihi hakun. Maka dikatakan benda-benda tadi itu dia pun ada hak ke atas benda yang dicuri tadi. Kamali baitil mal, seperti harta baitul mal. Wa kharaja bil ma'iddati hasruz zinati, dan terkeluarlah apa yang dikata dengan persediaan yang disediakan untuk kegunaan umum itu ialah hasruz zinati, tikar untuk perhiasan, hamparan ataupun tikar yang untuk menjadi perhiasan. Fayuqta'u fiha, maka kalau mencuri tikar untuk perhiasan, fayuqta'u fiha, maka hukumnya dikenakan potong tangan. Kama qalahu Ibnul Maqri, seperti mana yang telah berkatanya oleh Ibnu Maqri, wabil muslimi az-zimmi, dan dengan orang Islam az-zimmi dan zimmi, fayuqta'u, li'adami syubhati, kerana tidak ada syubhat situ, maka dikenakan hukum potong tangan. Wa yang bagi an yakuna bila balatul masjidi, dan terdapat tidak juga an yakuna balatul masjid. Balatul masjid ni lantai ke, mozaik ke masjid, kahasrihi al-ma'iddatu lil isti'mal, seperti mana tikar yang disediakan untuk kegunaan umum. Wa yuqta'ul muslimu bisarqatin babil masjidi wa jaz'ihi wa ta'zirihi wa sararihi wa suqufihi wa qanadil zinatan fihi. Dan hukum dikenakan potong tangan ke atas orang Islam dengan mencuri pintu masjid, tiangnya. Takzir ni maknanya cat ke apa ke, wasawari, pagar, atap, sukuf, dan qanadil, dan lampu yang untuk berhias, untuk perhiasan. Ini kena dikenakan hukum potong tangan.
Li'anna al-baba litahsin, kerana pintu merupakan untuk mengawal, menjaga ataupun menutup masjid. Wal jaza'u wan nahwi, dan begitu juga tiang dan seumpamanya, lil imarah, untuk pengimarahan masjid, wa li'adami syubhati fil qanadil, dan kerana tidak ada syubhah pada qanadil untuk berhias tadi. Wa yulhaqu bihadza sitrul ka'bati, dan disusuli juga masalah tersebut, iaitu sitrul ka'bati, apa nama ni, penutup Kaabah. In khuyyita alaiha, in khuyyita alaiha, sekiranya sitrul Kaabah tadi, sekiranya yang dijahit ke atasnya, ya, ke atas untuk dijadikan penutup Kaabah. Li'annahu hina izin muhraz, kerana ketika itu dia sudah jadi tempat simpanan. Wa yanbaghi an yakuna sitrul mimbar, begitu juga penutup mimbar, in khuyyita alaihi, sekiranya dijahit untuknya. Walau sariqal muslimu min mali baitil mali syai'an nazar, sekiranya orang muslim mencuri daripada harta baitul mal sesuatu, nazar, tengok keadaan. Hukumnya tengok keadaan. In afraza li ta'ifatin, sekiranya dia asingkan untuk kumpulan tertentu, seperti kadawil korba. Jadi harta tadi ni dia asing dah. Ni untuk zawil korba. Wal masakin, dan orang miskin. Wa kana minhum, dan sedangkan dia tu berada di kalangan mereka. Pencuri tadi tu di kalangan mereka. Au asluhu, ataupun ayah dia tuknya. Au far'uhu, ataupun anak-anaknya. Maka ketika itu fala quti'ah, maka tidak dikenakan hukum potong tangan. Kalau sekiranya diasing dah, baitul mal tadi, pegawai dia asing dah, ni untuk zawil qurba dan masakin, fala quti'ah hukumnya. Wa in afraza li ta'ifatin laisa huwa minhum, sekiranya diasing bagi kekumpulan, pada satu kumpulan yang tidak, dia tu tidak termasuk, pencuri tadi tidak masuk dalam kumpulan tersebut. Wala asluhu, dan juga bukan tidak termasuk daripada usulnya dan furuknya. Maka ketika itu quti'ah, hukumnya dikenakan hukum potong tangan. Alasannya izla syubhatalahu, kerana sudah tidak ada syubhah pada masalah tersebut. Wa illam yafraz li ta'ifatin, ini masalah lagi. Wa illam yafraz, sekiranya tidak dibahagikan, tidak diasingkan kepada kumpulan mana-mana. Fa in kana lahu hakun fil masruq, sedangkan dia tu berada dalam kumpulan tersebut, haknya juga ada dalam barang yang dicuri tadi. Contohnya kamalil masalih, seperti harta untuk kemaslahatan, sama ada untuk orang fakir, kemaslahatan orang fakir, ataupun kemaslahatan orang kaya. Ataupun waka sadaqatin, ataupun untuk sedekah, wahwa fakirun, itu dia tu fakir, boleh terima sedekah. Au gharimu li zatil bayin, ataupun orang yang berhutang yang tidak dapat menyelesaikan hutangnya. Au ghazu, ataupun orang yang berperang di jalan fisabilillah. Fala yuqta'u fil mas'alatain, maka hukumnya tidak dikenakan hukum potong tangan pada dua masalah ini. Amma fil ula, adapun pada masalah pertama,
fali'anna lahu haqqan, maka dia ada hak. Wa in kana ghaniyan, walaupun dia kaya tapi dia ada hak. Itu sebab untuk kegunaan umum, maslahat, untuk maslahat sama ada orang kafir ataupun orang kaya. Itu masalah pertama. Pada masalah pertama itu seperti malil masalih. Lianna dhalika qad yasrafu fi imaratil masjid. Kerana yang demikian kadang-kadang untuk pengurusan mengimarahkan masjid ataupun mengimarah ribatat wal qanatir, maka semua tu ni ribatat ni seperti pembalu tempat ke ataupun qanatir di segi cat-catnya, pagar ke apa, fayan tabi'u, maka memberi manfaat bihil ghani, dengannya oleh orang kaya, wal fakir minal muslimin. Jadi untuk kegunaan manfaat orang kaya dan orang fakir, benda-benda tadi, imarah masjid, waribatat, wal qanatir. Wali anna zalika makhsusum bihi, karena yang demikian itu ialah dikhususkan kepada mereka. Bi khilafi zimmi, berlainanlah dengan orang kafir zimmi, yaqta'u bidzalika, dia dikenakan hukum potong tangan sekiranya dia mencuri pada masalihul tadi. Sebab apa? Wala nazara, sebab dia tak ada manfaat untuk azmi. Wala nazara ila infaqil imami alaihi indal hajat, dan tidak dilihat kepada perbelanjaan imam ke atasnya ketika ada satu-satu keperluan. Li'annahu innama yunfaqu alaihi lid-darurah, kerana apa yang dibelanjakan oleh imam itu tadi kerana darurah. Bisyartid dhiman, tapi dengan syarat ada ganti ataupun jaminan. Kama yunfaqu 'alal muttarri bisyartid dhiman, seperti mana perbelanjaan ke atas orang terpaksa dengan syarat ada ganti ataupun ada jaminan. Wantifa'uhu, dan manfaatnya dengan qanati war riba tadi bitab'iyah, disusuli, diikuti daripada sesungguhnya dia tu qatinun bidaril Islam la li ikhtisasihi bihaqqi fiha. Kerana dia tu tempat tinggal negara Islam, tidak dengan pengkhususan hak. Amma fi tsaniyah, adapun pada masalah yang kedua, fali istihqaqihi bi khilafil ghina, maka dia ada haknya, kelayakannya berlainanlah dengan orang kaya. Fa innahu yaqta'u li'adami istihqaqihi, berlainanlah orang pada masalah kedua tadi tak termasuk sedekah dia tak ada hak, dia tidak layak, orang kaya. Maka kalau dia curi bahagian untuk sedekah, maka fa innahu yaqta'u, maka dia tu dikenakan potong tangan. Alasannya li'adami istihqaqihi, kerana dia tidak layak pada perkara masalah tersebut. Illa idza kana ghazian, kecuali dia termasuk daripada golongan orang yang berjuang di jalan Allah, pergi berjuang di jalan Allah, ataupun ghariman li zatil bayin, ataupun dia tu berhutang yang tidak boleh dibayar, dia muflis ke, dia tu jadi kategori orang yang berhutang. Maka dia termasuk. Fala yuqta'u, maka tidak, kalau dia termasuk dalam bahagian ni, maka dia tidak, orang kaya tadi tidak dikenakan potong tangan sekiranya dia mencuri. Fa illam yakun lahu fi baitil mali haqqun, maka sekiranya dia tidak ada hak pada di dalam baitul mal,
Sekiranya dia tidak ada hak langsung dalam Baitul Mal tu, quti'a, dia kena potong tangan. Lintifa'i syubhat. Kerana ternafi dah syubhat tadi. Fa idza wajadat hadhihi syurutu quti'at yadus sariqi. Sekiranya didapati semua syarat-syarat tadi, maka dipotong tangan pencuri. Liqaulihi ta'ala, berdalilkan kepada firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-manutu bihadza waliyul amr. Mereka yang bertanggungjawab dengan ini ialah waliyul amr, pemerintah. Ataupun mayanubu anhu, apa yang diberi mandat oleh pemerintah. Fayaqtasu bi taqririhi, maka dikhususkan dengan keputusannya dan hukumannya duna ghairihi minan nas, bukan orang lain di kalangan manusia. Jadi perkara ni untuk nak menghukum, memutuskan dia tu kena potong dan menjalani potong tangan tadi bukan orang biasa, orang umum, tetapi ia adalah tindakan daripada waliyul amr ataupun mayanu bu'anhu, ganti daripada waliyul amr. Baik, itu penerangan mengenai syarat-syarat untuk menjalani hukuman ke atas pencuri. Jadi sekiranya ada ke-10 syarat yang kita sama-sama bincangkan tadi, maka pencuri tadi akan dikenakan hukum hudud, iaitu potong tangan. Jadi seterusnya, al-mukhtalis wal muntahabu wal khainu. Taqaddama anna al-musannifa rahimahullah ta'ala tarku rukni salis. Terdahulu bahawasanya musannif meninggalkan rukun yang ketiga, wahwa as-sariqah. As-sariqah, musannif tidak memberi penerangan yang lepas pada perbincangan lepas, iaitu curi. Wahya akhdhul mali khafiyatan, iaitu ambil harta orang lain secara sulit ataupun sembunyi. Wahina idzin la yuqta'ul mukhtalis, dan ketika itu tidaklah dipotong tangan orang yang mukhtalis, orang yang menguguk ataupun menyeluk saku. Mukhtalis ni ialah orang yang menyamban seluk saku lah. Wahwa, ta'rif dianya ialah, ta'rif mukhtalisnya ialah wahwa man yata'ammadul harbu min ghairi ghalabatin ma'a mu'ayanatil maliki. Jadi mereka, iaitu mereka yang sengaja lari tanpa menggunakan kekuatan, bersama diketahui oleh pemilik. Itu maknanya dia tidak menggunakan kekerasan. Itu dia penyeluk saku, tapi bersemuka dengan pemilik. Wal muntahabu wahwa man ya'khudhu, ta'rif muntahabu pula. Muntahabu inilah mengugut, orang mengugut, merompok. Wahwa man ya'khudhu ayanan mu'tamidan alal quwwati wal ghalabati. Iaitu mereka yang mengambil harta tadi yang bersemuka secara sengaja dengan kekuatan dan kekerasan. Itu dikatakan muntahab. Wala munkaru wadi'atin wa ariyah.
dan tidak juga orang yang mengingkari wadi'ah dan pinjaman ariah. Li hadisin, kerana berdalilkan kepada hadis laisa 'alal mukhtalisi wal muntahibi wal khaini qat'un. Hadis mengatakan laisa 'alal mukhtalis, tidaklah ke atas mukhtalis, muntahib wal khaini ini qat'un, potong tangan. Wa farqu min haitsu makna bainahum wa bainas sarik, perbezaan di segi makna di antara mereka dan di antara pencuri, di mana bi anna as-sariqa ya'khudhul mal khafiyatan, di mana pencuri ialah mereka yang mengambil harta orang lain secara sulit, wala yata'atta man'ahu, dan tidak ada orang yang boleh menghalangnya. Fasyara'al qat'u zajaran lahu, maka disyariatkan oleh syarak kena potong tangannya, zajaran lahu, sebagai pengajaran untuknya. Wa haula'i, dan mereka itu bertujuan, wa haula'i itu maknanya apa namanya, mukhtalis wal muntahib wal khain itu, mereka tu yaqsudunahu, maknanya ada niat secara bersemuka, fayumkinu manahum, dan boleh dihalang mereka, sama ada dihalang oleh kekuasaan sultan dan sebagainya, dan orang lain daripada sultan. Itu beza dia di antara sarid wal mukhtalis wal muntahib wal khain. Jadi mukhtalis, muntahib wal khain ini boleh dihalang oleh penguasa atau sebagainya, tapi pencuri ini tidak boleh dihalang sebab tidak diketahui. Secara dia mencuri secara sulit. Itu perbezaannya. Ma tasbutu bihi sariqatu, pembuktian jenayah curi ataupun sabit, untuk disabitkan kesalahan curi. Wa yasbutu qat'u as-sariqati bi iqrari as-sariqi mu'akhizatan lahu bi qawlihi, disabitkan ataupun dibuktikan potong tangan pencuri curi ini dengan pengakuan pencuri, mengambil kenyataannya dengan kata-kata dia. Wala yashtaritu tikrarul iqrari, dan tidak disyaratkan berulang-ulang pengakuan. Jadi dia tidak syarat berulang, sekali pun sudah memadai dengan pengakuannya. Kama fi sairil huquqi, sebagaimana pada semua hak-hak lain pun, semua hak-hak yang dibincangkan mengenai hak-hak, sekali sudah memadai pengakuannya. Wadzalika bisyartaini, walaupun demikian dia ada dua syarat. Pertama, al-awwalu, syarat pertama, ayyakuna ba'da da'wa alaihi, iaitu syarat pertamanya ialah selepas didakwa ke atasnya. Selepas didakwa. Falau aqarra qablaha lam yasbut al-qat'a fil hal, sekiranya dia mengaku sebelum didakwa, tidak disabitkan potong tangan pada ketika itu. Bal yuqafu ala huduril maliki wa talabihi, bahkan terhenti ke atas kehadiran pemilik tadi, dan pemilik tadi menuntut supaya didakwa. Itu syarat pertama. Wathani an yafsilal iqrar, memberi huraian ke atas pengakuannya, menjelaskan pengakuannya. Fayubayyinu sariqatu wal masruqu minhu, maka dia menerangkan curi itu, cara curi, wal masruq, dan barang dari mana, macam mana barang tadi, wa qadarul masruqi, dan kadar berapa yang dicuri,
barang tadi, wal hirzu bita'yini, dan tempat simpanan dengan tentu di mana, dekat mana, au wasafa bi khilafin au wasfin, ataupun menyifatkan barang tadi, menggambarkan barang sedemikian yang dicuri. Bi khilafin ma idza lam yubayyin zalika. Berlainalah apa yang apabila dia tidak memberi penerangan. Li'annahu qad yazunnu ghairu sariqah. Kerana apabila dia tidak ada penerangan, disangka tidak mencuri yang diwajibkan untuk potong tangan. Sariqah mujibah lahu, yang membawa kepada wajibnya potong tangan ke atasnya. Wa yaqbalu ruju'uhu anil iqrari bis sariqati, dan diterima rojaknya daripada ikrar, atau dia tarik balik daripada pengakuan dengan curi tadi, bin nisbati ilal qat'i, nisbah kepada potong tangan, walau fi asna'ihi, walaupun pada pertengahannya. Maknanya pertengahan dia nak mengaku tu, maka dia tarik balik, tidak jadi. Li'annahu haqqullahi ta'ala, kerana hukum hudud ini merupakan hak Allah Ta'ala. Wa man aqarra bi muqtada uqubatillahi ta'ala kaz-zina was-sariqati wa syurbil khamri, kana lil qadi an ya'rada lahu birruju'i amma aqarra bihi, ka an yaqula lahu fi zina. Mereka yang mengaku dengan hukuman balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, seperti zina, wasariqah, dan curi dan minum arak, adalah bagi qadi, bahawa mencadangkan kepadanya. Jadi apabila dia hukum Allah ni, apabila seorang itu mencuri ke, berzina ke, minum arak ke, ini merupakan hak Allah. Maknanya ukubah daripada Allah. Jadi apabila dia mengaku gitu, kana lil qadi, maka bagi seorang qadi mencadangkan kepada orang yang mengaku tadi, birruju'i amma aqarra bihi, supaya tarik balik apa yang dia mengaku dengannya. Ka'an yaqula lahu, seperti dia berkata kepadanya pada zina, pada masalah zina, la'allaka fakhidta. Qadi mengatakan kepada orang yang mengaku berzina tadi, dia kata, mungkin kamu bermain di paha sahaja, aula masta au basharta, ataupun kamu sentuh-sentuh saja, ataupun kamu bersonok-sonok di luaran sahaja. Itu qadi perlu zon kepada dia. Wa fi syariqati, dan pada masalah curi pula, qadi kata la'allaka akhadta min ghairi hajzin, takut kamu mengambil barang tadi bukan daripada tempat simpanan. Wa fi syurbi, dan pada masalah minum arak pula, qadi kata la'allaka lam ta'lam annama syarabtahu muskiran, mudah-mudahan kamu tidak tahu bahwasanya apa yang kamu minum tadi, minum arak tu, ia tu mabuk. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala liman aqarra indahu bis-sariqati, beralasan dalilnya kerana bahwasanya sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada mereka yang mengaku kepadanya pada masalah curi, ma akhaluka saraqta, qala bala, fa'ada alaihi marrataini aw thalathan, fa'amara bihi faquti'a. Wa qala li Ma'iz,
la'allaka qabbalta aw wamazta aw nadharta wa la yaqulu lahu irji' anhu li'annahu yakunu amran bil kadhib. Kalau tengok daripada kamus ikhaluka, tapi di sini dia ditulis ma akhaluka. Ma kalau tengok pada hadis dia baris bawah ma ikhaluka sarakta. Ini merupakan maknanya supaya Nabi mentalkin kepadanya, memberi nasihat kepadanya supaya rujuk daripada kata-kata dia tadi. Ma yakhaluka sarakta, kata aku sangka kamu tidak mencuri. Kata qala bala, dia berkata ya, fa'ada alaihi marrataini, dan diulangi ke atasnya 2 kali atau 3 kali. Dia ulang balik, kata ya, dia mengaku juga. Aw salasan, 3 kali, fa'amara bihi faquti'a, maka disuruh dengannya, maka dipotong tangan. Wa qala li Ma'iz, dan Nabi juga berkata kepada Ma'iz yang melakukan zina, la'allaka qabbalta aw wamazta, mudah-mudahan kamu itu tidak berzina tapi kamu cium saja, ataupun kamu sentuh, ataupun kamu lihat saja. Wala yaqulu lahu, dan tidak berkata kepadanya irji' anhu, tarik balik daripadanya, kerana bahwasanya ia satu perkara yang membawa kepada pembohongan. Jadi cara Nabi cakap tu dia nak suruh rojak, tapi dia tidak kata rojak, dia kata la'allaka qabbalta, dia kiasan ikhaluka ma ikhaluka sarakta. Itu cara Nabi memberi gambaran supaya si pengaku tadi tarik balik pengakuannya. Kalau kata mu tarik balik, jadi nampak sangat kata dia tu pembohong ke macam mana. Okey, wa tasbutu aidan bi syahadati rajulaini kasairil uqubati ghairu zina. Dan disabit juga, pembuktian boleh juga dengan bersaksikan kepada 2 orang lelaki seperti mana denda-denda selain pada zina. Falau syahida rajulun wa imra'atani sabatal mal lu wala quti'a. Tapi sekiranya bersaksikan kepada seorang lelaki dan 2 wanita, maka disabitkan di segi harta, tetapi wala quti'a, tidak dikenakan potong tangan. Kalau seorang lelaki, 2 orang perempuan menjadi saksi, hendaknya untuk kena hukuman kerak tangannya, iaitu mesti bi syahadati rajulaini. Jadi habis setakat itu, kemudian saya baca sedikit di soalan. Soalan muka surat akhir, iaitu muka surat 207. Tengok, saya baca saja soalan itu, kemudian bincang bersama dengan kawan-kawan dan guru-guru masing-masing. Jadi soalan pertama, mas-sariqatu wa ma arkanuha wa ma syurutul qat'i fi as-sariq wa ma anwa'u syubhati allati tadra'u al-had fil mal al-masruq wa bima yasbutu haddul qat'i fi as-sariqah. Jadi tengok balik apa yang kita bincang, insya-Allah boleh jawab. Soalan kedua, bayin al-hukma fi ma ya'ti. Jadi di sini dia suruh kita jawab hukum. Jadi sariqah muslimu mala zimmi, telah curi orang Islam harta orang kafir. Apakah hukum dia? Kena
hukum di sini dia nak tanya kena qata' ataupun tidak. Aqarra bis-sarqati qabla ad-da'wa alaihi. Dia mengaku dengan curi sebelum didakwa ke atasnya. Jim syahida rajulun wa imra'atani bis-sarqati 'ala as-sariq. Menjadi saksi seorang lelaki dan dua orang perempuan dengan pada masalah curi ke atas pencuri. Ukhtar al-ijabah as-sahihah mimma bainal aqwasi mu'allilan wa mudallilan lima tadhkur. Jadi dia suruh pilih jawapan yang betul daripada aqwas tu, daripada kurungan ni, pilih jawapan yang mana yang betul. Kemudian di sini dia suruh pilih, kemudian dia suruh kita keluarkan alasan kita sebab apa kita pilih di antara salah satu. Alasan tu sama ada alasan daripada Al-Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada alasan yang munasabah, ma'kul. Yang iaitu al-mu'tabaru fil masruqi min adh-dhahaba. Dikira pada barang tu daripada emas. Basariqa malu allazi biyadi ghairi. Dia telah mencuri hartanya duduk dengan orang lain. Sama ada kena had ataupun kena ta'zir ataupun tidak dikenakan apa. Jim sariqa mala jaddatahu. Dia mencuri harta neneknya. Kena had ke, kena ta'zir ke ataupun tidak kena apa-apa. Idza syahida fi hadis sariqah rajulun wa imra'atani. Apabila menjadi saksi pada had curi seorang lelaki dan dua orang wanita. Jadi kena sabit potong tangan ke ataupun gugur harta tadi ataupun sabit harta dan tidak dikenakan apa nama ni potong tangan. Jadi itu saja untuk tajuk haddus sariqah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.